Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dalam Ansara Muda Ramadan Talk Series iaitu Tepeng Kongsi Ilmu Siri 4 yang bertajuk Adab Menuntut Ilmu. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Akhirnya kita dah sampai ke 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan tahun ini, iaitu pada tanggal 21 Ramadan pada hari ini, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Jadi sekarang kita sedang bersiaran langsung di platform Zoom dan juga di FB Live Ansara Cawangan Taiping ACT. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah SWT dengan rezeki yang melimpah ruah sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, eloklah sekiranya kita membuka dahulu majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum saya menyerahkan majlis kepada tamu kita, ingin saya ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, Amans Media, DNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taiping. Baiklah, pada petang ini bersama-sama dengan kita ialah tetamu yang khas iaitu Dr. Ahmad Sadiqin Muhammad Isira daripada batch 94 iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Azri, apa khabar? Khabar baik Doktor. Sihat Alhamdulillah. Cantik background Wah, background sekolah kita tu. Background sekolah, ya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih doktor sebab sudi meluangkan masa doktor bersama-sama dengan kita pada petang ni. InsyaAllah. Okey. Okey, baiklah doktor. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Ahmad Sadiqin Muhammad Isira untuk menyampaikan perkongsian beliau, Adab Menuntut Ilmu. Dipersilakan doktor. Terima kasih. Baik, saya sharekan slide dulu. Sama-sama doktor. Okey, nampak saya slide? Nampak doktor. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan yang approach saya lah untuk bagi talk kepada adik-adik sekalian kepada semua adik-adik MRSM. Saya ni mengenalkan hari ni hari terakhir kan. Jadi cerita sikit lah Saya dulu kelas 505 kan, masa tu tahun 1993 94 lah waktu tu jadi waktu tu tak ada lagi internet ke apa benda ke, semua tak ada lah kan. Semua kita kat sana memang betul-betul apa orang cakap old school punya style lah kan. Okay, tapi walaupun tak adalah old school sangat yalah, tapi memang orang cakap pengalaman di MRSM Taiping tu adalah dia berlainan lah nak kata ada yang seronok, ada yang tak seronok kan, tapi kebanyakannya memang seronok lah. Dan ramai rakan-rakan kita dah berjaya kan, dan dengan harapannya adik-adik kita pun akan mengikutlah kejayaan rakan-rakan yang telah berjaya tu
Jadi kita doakanlah dalam bulan Ramadan ni, seperti yang saya maklumkan dalam saya punya tazkirah yang pertama dalam adab berdoa kan, kita berdoalah banyak-banyak sepanjang hari. Jadi sekarang dah start 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi kita tingkatkan usaha kita untuk mencari malam tersebut, kerana malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Jadi kita cubalah walaupun susah nak bangun ke kan, jadi apa pun niat kita tu kena ada lah, kurang-kurang kita cubalah untuk bangun walaupun sembahyang 2 rakaat. Tapi ini untuk untuk nasihat untuk diri saya sendirilah juga. Okey, pada hari ini saya akan beri tazkirah yang bertajuk adab menuntut ilmu. Kalau boleh saya cuba untuk perkecilkan demi skop dia kepada para pelajar lah. Seperti yang semua maklum, saya merupakan pensyarah juga. Jadi kita pun ada pelajar kita lah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kan? Jadi usia mereka mungkin tua sikit aja daripada adik-adik sekalian. Mungkin beberapa tahun sikit je tua kan. So lebih kurang sama je dia punya age gitu kan, age difference itu. Kan. Jadi kita bolehlah memberikan apa. Jadi untuk membuka tazkirah kita pada hari ini kena cepat sikit. Right. Kita right. Saya buka dengan membaca surah daripada surah apa ni? Aku tak nampak. Mouse saya dah hilang. Sekejap saya tak boleh nak alihkan sekejap. Ini saya punya mouse hilang. Okey, sekejap. Saya perlu alihkan gambar di ke bawah. Saya punya mouse hilang. Okay. So I need to sorry technical pula sikit. Okey, so saya buka dengan membaca surah Al-Qalam. Ayat nombor 4. Saya tak ingat surah mana tu. Okey, dan sesungguhnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kamu ni sebenarnya adalah ayat ini merefer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Okey, menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai budi pekerti yang sangat yang terbaik. Baginda juga dikenali dengan nama Al-Amin, dengan gelaran Al-Amin sewaktu baginda hidup. Jadi akhlak dia walaupun musuh-musuh baginda sangat memusuhi baginda. Memang berdendam apa semua. Tapi bila cakap pasal akhlak, semua memang respect dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dihormati oleh musuh kan, dicintai oleh yang sayangkan baginda. Okey. So ini adalah ayat pertama. Dan yang kedua adalah yang inilah apa nama tu? Ni alamak saya pun tak tahu kena letak kat tepi kot. Okey. Letak kat tepi sikit. Okey, lagi sekali. Okey. Hadis okey, sesungguh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak perlu baca a'udzubillah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. So ini adalah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Okey. Dan seterusnya. Okey, ayat Al-Quran dia bermaksud mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diturunkan kepada kita pertama-tamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ni penting. Jadi bila kita nak kecilkan skop akhlak ni, bila tu yang dia pergi kepada adab berdoa, adab berpuasa, ada adab dia. Dan juga bila kita nak bercakap berkenaan dengan menuntut ilmu seperti hari ini, ada juga adabnya. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang pelajar pula. Okey, daripada Anas radhiyallahu ini adalah
Ya, lepas ni saya tak nak gunalah apa nama tu. Ni apa nama Apple punya ni keynote ni kan. Selalunya guna PowerPoint, senang sikit. Okey. So yang keynote ni macam nilah. Okey. Dan ini adalah kata-kata daripada Imam Mazhab Maliki iaitu Imam Malik Ibn Anas radhiyallahu anhu. Berkata, okey, sesungguhnya adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk bersikap dengan bermaruah, dengan ketenangan, penuh rasa hormat dan mengikut cara-cara yang baik guru-guru yang sebelumnya. Okey. So ini juga adalah lanjutan daripada akhlak yang kita katakan tadilah. Kan daripada ayat Quran tu kita kata okey, akhlak ni dia merangkumi semua perkara. Okey, jadi bila kita kecilkan skop kepada pelajar ni, jadi pelajar ni kena ikutlah. Kan? Dan dia kena ada hormat, kena hormat guru, kena bermaruah, berintegriti, kan? Lepas tu bertenang, bersabar, jangan cepat marah. Kan? Benda-benda macam itulah. Bila kita belajar ni, kita kena ada ciri-ciri ni untuk memudahkan kita menjadi seorang yang baik, kita menjadi seorang yang beriman, okey, dan kita akan jadi orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Itu yang paling penting. Sebab apa saja yang kita lakukan dalam dunia ni adalah pertama-tamanya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Taala. Baik. Okey. Seterusnya, kalau dalam adab menuntut ilmu ni, apa yang saya kumpulkan di sinilah, kita ada adab dalaman dan adab luaran lah. Maksud adab dalaman ni adalah adab yang sewaktu kita mengalami pembelajaran tersebut. Adab dalaman apa yang bila kita masuk dalam kelas tu, waktu tu, dalam proses tu, apa yang berlaku, macam mana kita nak absorb the knowledge, kan? Macam mana kita nak masuk, dapatkan kita punya ilmu tu masuk ke dalam fikiran kita. Macam mana kita nak menghadam pengetahuan yang telah diajar oleh guru-guru kita, kan? Macam mana kita nak menghadam perbincangan dengan rakan-rakan kita berkenaan dengan tajuk yang telah diajar oleh guru-guru kita ataupun tajuk yang kita secara kritikalnya berfikir dan cuba untuk bertanya soalan. Macam tu. Kan? Dia ada banyak cara pembelajaran ni kan. Mungkin daripada critical thinking, pemikiran secara kritikal, daripada pembelajaran dalam kelas, mungkin daripada pemerhatian, daripada conclusion, melakukan kesimpulan daripada apa yang telah kita buat, kan? Macam kalau kita buat uji kaji makmal tu, kan, kita ada observation, kita ada pemerhatian, apa yang kita perhatikan, apa yang kita nampakkan, apa yang kita boleh bincangkan daripada itu, apa yang kita boleh simpulkan. Itu semua dalam dalaman lah, apa yang berlaku dalam fikiran kita. Dan keduanya adab ni adalah adab luaran lah. Kan? Apa adab yang tubuh badan kita ni, yang ataupun organ kita ni, yang boleh menginfluence, memberi influence kepada benda-benda yang dalaman ni tadi, kan? Dia boleh mempengaruhi benda-benda yang dalaman ni tadi. Sekiranya kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita tak boleh nak fokus, katakan, kepada pembelajaran tersebut, kan? Jadi ada adab ni kita kena jaga yang luaran ni. Okay. Alright. Saya rasa semua benda ni mungkin semua orang dah tahulah, kan, apa bendanya, kan. Cumanya mungkin saya boleh ingatkan diri sendirilah kat sini. Ini sebenarnya bukan untuk pelajar saya, bukan untuk pelajar saja, bukan untuk adik-adik saja, untuk saya juga. Sebab saya pun, to be honest, saya masih lagi belajar. Saya masih lagi belajar. Saya masih lagi ada guru. Saya guru sekarang ni ialah walaupun tak official macam adik-adik semua, kan, berguru secara official dengan cikgu ni, kan. Macam saya dulu cikgu Mansuria, cikgu Zaki, kan, Ustaz Basirun, tu geng-geng cikgu yang saya dululah, kan. Jadi itu secara officialnya, kan. Macam sekarang ni saya kalau katakan
saya pergi kursus ke apa ke, jadi yang mengajar kursus tu cikgu saya lah. Kan? Kita belajar daripada ramai orang. Kita belajar daripada ramai orang. Mungkin secara tak official, secara unofficial ataupun officially dalam kelas lah. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang pertama, of course kita kena bersedia lah untuk kelas tersebut. Kan? Bersedia untuk kelas tersebut. Jadi sebelum masuk ke kelas tu, kena tidur kena cukup. Kena cukup rehat. Maknanya otak kita ni kena cukup rehat supaya kita boleh menerima perkara-perkara yang hendak dipelajari, supaya kita boleh hadam, supaya kita boleh ingat, supaya kita boleh berfikir dengan waras, supaya kita boleh mengambil apa yang baik dan cuba untuk meninggalkan apa yang tidak baik. Kadang-kadang kita belajar tak semuanya baik, kan? Ada yang tak baik. Itu pun belajar juga. Jadi macam mana kita nak tentukan? Jadi rehat kena cukup. Jadi kalau kata sebelum kelas tu sebenarnya kan, kalau ikut pada apa, if we go around lah tengok all the kajian-kajian dijalankan oleh researcher, penyelidik seluruh dunia ni, right? Mereka mencadangkan kalau boleh 2 jam lah untuk bersedia untuk kelas tu. Maksudnya kalau katakan kelas tu 1 jam kan, jadi sebelum masuk ke kelas tu kita kena spend dalam 2 jam lah basically, nak tengok nota, mungkin nak bersedia nak tanya soalan. Itu yang sebaiknya. Tapi saya tahu kalau macam student saya yang engineering ni memang tak cukup masa. 2 jam, nak dapat 2 jam untuk kelas sejam tu, itu macam susah juga nak carilah. Macam saya faham masa dekat MRSM dulu, kalau kata nak cari 2 jam untuk terus kan, jadi susah juga kan. Kalau boleh cubalah curi-curi masa, dapat dalam setengah jam, tengok-tengok balik nota yang kita baru nak belajar tu. Kita kata, cikgu kata okey, tomorrow, besok kita nak belajar pasal tajuk ni sekian kan. Jadi awak sebelum masuk kelas tu bacalah dulu nota tu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, baca kan. Walaupun tak faham kan. Lepas tu bila masuk kelas tu insya-Allah lah, bila cikgu ajar tu faham lah. Jadi siapa yang dah faham tu, bila cikgu tu ajar dia jadi lagi faham. Jadi dia akan lagi hadam benda tu, lagi senang nak ingat. Itu lagi memberi advantage lah. Okay. Alright. So bila kita masuk kelas, obviously kita sebagai orang Islam selalunya kita akan start dengan berdoa kan. Selalunya dulu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim kan. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Kena tahu makna dia. Apa makna dia? Allahumma ftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukalah kepada kami hikmat hikmat yang engkau ada ni kan. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika, dan kurniakanlah kami khazanah rahmatmu. Ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang kan. Ataupun Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, kurniakanlah aku ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman. Itu satu lagi doa yang selalu kita bacalah. Lepas tu adalah juga doa yang kita nak fasihkan kita punya perbualan dalam kelas kan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Ada juga doa yang tu kan. Dan doa-doa lain. Sebenarnya banyak lagi doa. Bila kita surf kat internet tu macam-macam doa tu. Untuk belajarnya ada doa yang panjang, ada yang doa yang pendek. Kan, terpulanglah kepada diri masing-masing untuk belajar doa yang mana. Okey. Jadi yang paling penting pada saya lah, saya selalu pesan kat anak-anak saya berselawat. Sebelum masuk kelas, selawat dulu. Okey. Saya selalu tanya anak saya ni, kan, how many times you perform selawat today? Kan, malam kalau time nak dinner tu kan, memang saya tanya soalan tu. Kan, how many times did you perform selawat today? Kadang-kadang saya terlupa, saya akan tanya waktu lain. Kan? Did you perform ini selawat today? So you have to perform selawat every day. Saya dengan anak saya, sebab hari tu inilah biasalah kan, kadang cakap putih, kadang cakap Melayu kan, kadang cakap dia 9 kan. Kalau cakap dia 9 tu kan, lain pula bunyi dia. Okey. So jangan tinggalkan selawat. Selawat tu sangat penting, ya. Kalau boleh sebelum kita berdoa tu berselawat dulu, ataupun selepas doa tu kita selawat.
Sebab tu selawat tu sangat penting. Itu sebenarnya adalah sebab semua tahu kan, kita bila di akhirat nanti kita akan minta syafaat daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebelum kita ni, bila kita nak dihijab nanti kan, memang kita memang kena minta syafaat. Kita memang tak ada pilihan, memang kena minta. Jadi dengan siapa? Dengan Rasulullah. So kalau kita tak apa, kalau tak selawat, tak malu ke nak minta syafaat? Kan memang Rasulullah tu sayang kat kita, tapi kita tak malu ke? Itulah persoalannya. Okey, seterusnya menepati masa. Ini pentinglah menepati masa ni. Kan? Kan kalau tak kan pergi kan siapa yang tak menepati masa ni selalunya dia tidak menepati janji. Jadi ada salah satu peringatan lah daripada Sayyidina Ali lah karamallahu wajhah. Dia kata, okey, kalau nak tahu orang tu macam mana dia punya peribadi dia, tengok dia sama ada dia menepati janji atau tidak. Dia menepati janji atau tidak. Okey, kalau dia tidak menepati janji, kan, itu memang perangai dia yang sebenar. Sebab selalunya kan ramai orang yang dia bersembayang, berpuasa, pergi haji, pergi tu pergi ni, semua benda dia buat. Dialah yang paling bila kita tengok dia dalam in terms of kewarakan dia, memang dialah yang paling warak dan paling berilmu pada. Tapi tiba-tiba dia tidak menepati janji. Kan, tidak menepati janji tu banyak macam lah. Tak bayar hutang ke, dia janji nak bayar hutang, tak bayar hutang ataupun apa-apalah. Kan? Contohnya macam inilah menepati masa. Kita sebagai pelajar, okey, you dah tahu dah, kan? You kena sampai dekat dalam kelas tu pada pukul 8 pagi. Tapi you tak sampai. Jadi tak menepati masa lah. Tak menepati masa maknanya tak menepati janji lah. Sebab you dah sebenarnya dah, bila you dah enroll, bila you dah mendaftar sebagai pelajar tu, you sebenarnya dah berjanji dah untuk datang pada waktu tersebut. Tu tak menepati masa kan. Jadi kena tepati masa. Kalau boleh, saya sendiri pun saya cubalah 10 minit sebelum. 10 minit sebelum dah ada dah dalam kat mana-mana pun tempat yang kita nak pergi tu. Especially dalam kelas. Ketiga, mengambil nota di dalam kelas. Ini penting. Okey, saya harap kalau adik-adik saya rasa masa saya ingat saya masa saya belajar dulu macam-macam cara ambil nota ni. Kan ada dengan mind map lah, ada yang jenis lukisan lah, ada yang jenis macam apa yang tulisan pendek terengkas lah. Kan ada yang jenis bergambar lah, berdiagram lah, itulah inilah kan. Macam-macam khusus. Saya ingat saya dululah masa dekat MRSM dulu. Macam-macam kan. Sama ada kita nak apply atau tidak saja. Tapi kalau boleh, macam mana style kita ambil nota dalam kelas sekalipun, kita mesti ambil nota. Mesti ambil nota because it is part of the adab. Jadi bila cikgu tengok kita ambil nota tu, sejuk aja mata cikgu tu bila pandang kita. Ambil nota dalam kelas. Betul? Jadi kena ambil nota walaupun sikit. Sebab apa? Ini juga daripada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni kan, ini mungkin agak kontroversi sikitlah. Tapi saya percaya Sayyidina Ali ni merupakan pintu ilmu. Kan Rasulullah tu adalah gedung ilmu. Jadi banyak kumpulan-kumpulan agama yang dalam dunia ni kan, bila ilmu dia berkenaan dengan certain thing, bila kita siasat-siasat, dia mesti berasal daripada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ni banyak ilmu dia. Jadi Sayyidina Ali ni dengar daripada cerita, daripada buku yang saya baca lah. Setiap kali Rasulullah kan dapat wahyu ataupun dapat apa-apa saja yang Rasulullah dapat pada zaman tersebut, especially wahyu lah, Sayyidina Ali akan malam-malam dia akan catat dalam kertas. Dia akan catat dalam kertas. Jadi mula-mula tu saya agak skeptikal lah benda tu. Tapi bila kita fikir-fikir balik, contohnya macam kita punya Al-Quran kan. Al-Quran kita kan rasam Osmani kan. Jadi siapa yang check rasam Osmani tu betul ke tak betul? Jadi daripada apa yang saya baca, Sayyidina Ali lah yang check. Kan? Jadi Sayyidina Ali tu siapa yang ajar? Rasulullah lah yang ajar dia. Kan? Jadi itu bila apa saja dia akan catat dalam nota. Jadi mencatat nota ni sebenarnya adalah satu amalan yang kira part of the ibadah lah of pembelajaran. Jadi adab. Okay. Seterusnya, bertanya soalan. Okay. Bertanya soalan dengan hormat lah, tanya kepada cikgu tu. Okay. Jangan
sekiranya sebab saya faham lah, kadang-kadang saya pun ada juga melakukan kesilapan bila kita duk syok sangat, duk terang, tiba-tiba tersilap pula teori ni. Kan? Jadi sekiranya cikgu tu ada melakukan sedikit kesilapan, kan? Jadi janganlah, kalau boleh janganlah tegur cikgu tu waktu dalam kelas tersebut. Boleh kalau nak tegur, tapi mungkin boleh cuba tegur dan cara yang baiklah. Maaf cikgu, saya rasa cikgu ada ni ada sikit je, kan? Ataupun di waktu lain lah, kan, jumpa cikgu tu, cikgu sebenarnya saya nampak tadi ni, tapi saya rasa ni kan. Ada certain cikgu dia tak suka, okey, tapi sebenarnya saya sebagai pensyarah lah, kan, saya rasa cikgu-cikgu semua pun sama. Kita suka kalau pelajar tu bertanya soalan. Kenapa? Sebab kita akan tahu sama ada pelajar itu faham atau tidak faham. Kalau you tak tanya soalan, saya tak tahu you faham ke tak faham. Macam dia senyap, kan? Ada soalan? Tak ada. Jadi, apa bendanya? Kan saya tak tahu. What's happening in the class? Kan semua macam faham. Tapi bila saya tanya soalan nanti kan semua tak boleh jawab. Kan? So, baik tanya soalan. Tanya je, tak kisah. Okey, bak kata Steve Jobs. Kan? Mendiang Steve Jobs from Apple, kan? Dia kata no such question as a stupid question. Okay, but if you don't ask question, you're going to be a stupid person. Macam itulah lebih kurang, kan? But no such question as a stupid question. Okay? Sama ada you nak tanya atau tak tanya je, you kena tanya. Sebab sangat penting, sangat penting untuk guru-guru supaya pelajar bertanya dengan soalan. Dan sebenarnya soalan ni pun, bila you tanya soalan tu, you sendiri akan tanya soalan tu pada diri sendiri tau. Kita akan tanya soalan tu pada diri kita sendiri. Dan kita kata, betul ke aku punya soalan ni? Patut aku tanya soalan macam ni. Jadi kita akan jadi lagi pandai sebenarnya. Dia macam akan configure kita punya kepala otak tu. Kan? Untuk supaya lagi faham dengan situasi yang sebenar. Jadi kita terpaksa configure kita punya soalan balik. Kita ulas balik. Kan, kita olah balik kita punya soalan tu supaya jadi betul soalan tu. Jadi baru kita faham. Kadang-kadang bila kita tanya soalan tu, apa aku tanya soalan macam ni, kan? Patutnya tanya soalan macam ni. Jadi bila tanya soalan tu sebenarnya ia akan menyebabkan otak kita berfikir balik. Okay? Alright. Dah lama sangat ni saya kat sini. Seterusnya ialah mengulang kaji semula apa yang telah dipelajari. Ini penting. Okay? Jadi lepas kelas apa semua tu baca balik, buka balik semua, kan? Dan seterusnya membaca maklumat tambahan. Dan sekarang kita ada internet apa semua, kan. Sekiranya kita belajar benda-benda yang berkenaan dengan engineering, katakan, berkenaan dengan Internet of Things. Tak tahulah you all ada belajar ke tak, kan. Mungkin ada. Okay. Jadi mungkin dalam dekat MRSM mungkin belajar secara ni je, kan, secara briefing je. Maksudnya secara atas surface saja. Mungkin boleh pergi kat internet, surf lah apa dah IoT tu, apa dia punya aplikasi dia, kan, apa lagi semua, kan. Jadi kita tengok. Okey. So kalau adab luaran tu kita kena ingat, kita berniat. Niat kita ni nak belajar nak jadi pandai ke, okey, nak menghikmat balik kepada masyarakat ke, okey, nak menunjuk-nunjuk ke, okey, nak mendapatkan keredaan Allah SWT ke, kan. Niat ni kita kena betulkan. Niat kena betulkan, niat kena betul. Okey. Alright. Macam saya dulu saya berniat, okey, saya memang niat saya memang untuk dapat kerja lah, untuk mendapat kerja. Okey, waktu tu bapa saya tak ada. Saya punya sole breadwinner memang mak saya. Jadi saya nak membantu mak saya. Bekerja untuk membantu mak. Itu yang initially lah. Jadi bila dah dapat kerja, dah bantu semua tu, lepas tu ada objektif lain pula. Kan, eventually objektif tukar-tukar jadilah pada satu masa nak memberi khidmat kepada masyarakat semula dengan mengajar adik-adik semua bidang engineering. Jadi itulah saya di sini sekarang. So niat. Jadi setiap masa niat kita akan tukar-tukar lah. Macam tu. Okey, tujuan kena jelas, kena tuntas, kena tahu macam mana nak pergi ke situ. Tujuan kita tu, kan? Macam mana nak tahu, macam apa nak belajar. Macam adik-adik sekarang kena tahulah kalau nak jadi doktor, nak kena ambil apa. Kan, nak jadi engineer nak kena ambil apa, nak jadi accountant nak jadi apa, kan, nak jadi chartered accountant ke tak, kan, nak jadi ada satu tu aquarist, kan, nak jadi geo nak jadi politician ke pun boleh juga, kan. Kan ya. So you have to know your dia punya tujuan lah.
Okey. And then bersikap baik. Janganlah menjolok mata. Kan pakaian kena elok kan, kalau bila pergi kelas tu kalau boleh pakaian janganlah menjolok mata sangat. Nanti orang lain pun tak boleh belajar. Macam itulah. Kan lepas tu bila bercakap tu janganlah macam menjerit-jerit bercakap kan. Kadang-kadang orang lain pun tak berapa nak selesa lah. Kan. Dan bila pandang orang tu janganlah pandang macam kan pandang orang macam tu kan. Itu pun kadang-kadang memberikan juga tu menyebabkan orang lain tak boleh nak study juga. Kan. Lepas tu kalau katakan bila bertanya soalan tu pun kan janganlah asyik awak je nak tanya. Bagilah kawan-kawan lain kan untuk bertanya. Macam tu, memberikan peluang kepada orang bersikap baik. Dan seterusnya ialah konsisten lah. Maksudnya kita kena konsisten, sentiasalah konsisten dalam kita punya pembelajaran tu. Bermaksud setiap hari, contoh kalau kita kena study, kita kena study 2 jam. Kata kalau okey kita nak seminggu kita nak dalam 12 hours, 12 jam. Jadi satu hari mungkin 2 jam. Jadi you kena berdisiplin lah, konsisten. Jadikan dia sebagai rutin. Itu paling penting. Rutin. Jadi konsisten, rutin apa semua tu itu kena buat lah. Kan orang kata apa? Wasatiyah. Kan? Ataupun wasatiyah tu bersederhana. Apa istilah dia? Saya pun lupa. Konsisten ni konsisten lah, nanti you fikirlah apa perkataan dia. Okey. Saya rasa itu sahaja setakat ini sampai 6.30. Jadi saya akan tutup dengan kisah Ibnu Sina dan gurunya. Kisah ni sangat menarik. Pada satu hari Ibnu Sina ni, cerita Ibnu Sina sebelum dia jadi Ibnu Sina yang kita kenal. Ibnu Sina yang terkenal tu adalah Ibnu Sina yang sangat terkenal di dalam bidang medical kan, dalam bidang perubatan, juga dalam bidang penyelidikan, dalam bidang education, pembelajaran dan pengajaran. Dia macam-macam. Dan Ibnu Sina ni juga sekiranya baca dia punya biografi, dia adalah seorang yang hafaz Al-Quran. Kan? Ini sebelum semua itu. Jadi pasal satu hari Ibnu Sina ni dia memang seorang yang genius. Jadi dia telah belajar satu ilmu berkenaan dengan bagaimana untuk mengira diameter bulatan sebiji bola lah. Dia pegang ada satu bola lah dia pegang. Kan? Bola tu dia pegang. Dia dah berjaya dah tu. Dia tahu macam nak kira bulatan bola tersebut. Kan? Jadi dia pun sukalah. Jadi dia pun pergilah jumpa dengan guru dia. Kan? Dia pergi jumpa guru dia. Assalamualaikum. Kan? Tuan guru kan? Lepas tu nak jadikan cerita, dia pergi balingnya bola tu dekat tuan guru dia tu. Tuan guru dia tangkap lah. Kan? Tuan guru terkejut. Apa tiba baling bola kat dia ni? Jadi Ibnu Sina pun kata kat tuan guru dia. Wahai tuan guru. Kan? Cuba tuan guru kira. Boleh tak tuan guru kira? Saya tahu macam nak kira. Boleh tak tuan guru kira macam mana diameter bulatan bola tersebut? The circumference of the ball. Dia kata. Lepas tu guru cakap apa tau? Sebelum saya jawab soalan awak ni, awak tu betulkan dulu awak punya akhlak, adab dengan guru. Guru tak jawab. Sebab guru kata awak kena betulkan dulu akhlak awak dulu. Baru you punya ilmu tu bermanfaat lah dalam kita kerja. So itu sajalah kisah daripada Ibnu Sina guru. Baik, dengan itu saya tamatkan saya punya tazkirah pada hari ini. Semoga tazkirah pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Okey, saya dengan ini meminta maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, mana yang kekurangan itu adalah disebabkan oleh kelemahan saya sendiri. Saya berharap kepada semua supaya mendapat manfaat lah, termasuk diri saya sendiri daripada tazkirah yang telah saya adakan sebanyak 3 kali pada bulan Ramadan kali ini. Jadi saya terima kasihlah kepada pihak Ansara dan yang terbabit, especially kepada brother Hafizi yang betul-betul siap telefon saya kata tak ada orang lain lah nak bagi ni. Engkau seorang aja orang dia. Kan, jadi saya pun terima kasihlah sebab mempercayai saya untuk cuba memberi. Saya cuba dengan sebaik mungkinlah untuk memberikan tazkirah ini, dan saya mendoakan supaya semua yang menonton, termasuk diri saya sendiri, supaya kita dapat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala pada tahun ini dan pada bulan Ramadan ini dan seterusnya sehingga ke akhir hayat nanti. Dan semoga semua dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada
bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian yang sungguh menarik sebentar tadi. Jadi kita akan teruskan dengan sesi Q&A, tapi sebelum kita mula, izinkan saya untuk memberikan ringkasan akan ceramah dan juga tazkirah yang telah diberikan oleh Dr. Sunan tadi. Jadi sebentar tadi doktor telah menyentuh mengenai adab, yang itu ada dua jenis adab, itu adab dalaman dan juga luaran. Adab dalaman contohnya bersedia untuk kelas, menepati masa, mengambil nota dan juga bertanyakan soalan, yang mana mengambil nota dan bertanyakan soalan merupakan antara aspek yang penting yang bentuk adab berdasarkan apa yang doktor telah cakapkan tadi. Selain itu ada juga adab luaran seperti niat, tujuan yang jelas, hormat, menghormati dan bersikap baik dengan satu sama lain. Dan antara perkara yang menarik dalam doktor punya tazkirah sebentar tadi yang saya dapat ialah hadis yang doktor kongsikan sebentar pada awal tadi, iaitu mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Okey, baiklah. Kita akan teruskan kepada sesi Q&A. Soalan daripada Facebook Live ya doktor. Daripada Syukri Sulaiman, Ustaz Syukri Sulaiman. Saya ada soalan, boleh tak doktor kongsikan adab menegur guru ketika dalam talian? Terima kasih. Okey, adab untuk menegur guru dia dalam talian ni ialah sebenarnya bergantung kepada sama ada kita buka video atau tak buka video lah. Kan? Selalunya kalau nak menegur guru ni, kalau boleh bukalah gambar tu, video. Bila kita buka video, kita senyum kat guru tu, jadi guru tu pun sejuk je tengok. Kan? Jadi itu yang paling penting. Buka video, lepas tu baru bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Kan? Saya nak tanyalah, ni nak tegur kan? Nak tegur ke ataupun nak tanya soalan ke, apa kan? Itu yang paling penting, the first one lah. Dan the second one ialah cuba untuk, sebab bila online kita kena orang cakap apa, kena concise lah, kena tepat lah soalan kita tu. Soalan kita tu kena jelas lah. Maksudnya kadang-kadang bila kita bercakap tu kadang-kadang merapu je, tak tahu apa nak tanya soalan kan. Jadi kita kena berfikir dulu betul-betul soalan, ataupun fikir dulu macam nak tegur ke apa ke. Jadi itulah. Tapi yang paling penting video kena buka. Itu penting. Okey. Okey, baiklah. Okey. Saya rasa itu sahaja soalan yang kita dapat, doktor. Okey. So minggu ni tak ada soalan kuis Soalan kuis, saya tak sure lah doktor. Ada soalan kuis ada. Doktor ada soalan tak? Ada soalan. Ada soalan kuis. Nak soalan kuis doktor? Minggu lepas ada soalan kuis, minggu tak ada. Ada. Nak. Abang Baim kata ada tak? Nak. Aduh. Okey, soalan kuis Okey. Alright. Okey. Okey. Apakah yang perlu dilakukan sebelum sebagai persediaan sebelum masuk kelas? Dah, soalan senang Okey, itulah kuis daripada doktor sebentar tadi. Soalannya tadi saya ulang Apakah persediaan yang perlu dilakukan sebelum masuk ke kelas? Betul tak? Okey, jawapan nanti boleh seperti biasa boleh hantar ke Telegram untuk pelajar-pelajar kepada Nasrin Khadijah. Okey? Alright, so semua pelajar boleh hantarkan anda punya jawapan kepada Nasrin Khadijah dan kita akan pass semua jawapan tu kepada Dr. Sadikin untuk dinilai lah dan pilih satu pemenang. Okey. Alright, over to you Azri. Okey, terima kasih Abang Baim, terima kasih doktor. Okey, majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Dr. Ahmad Sadikin Muhammad Isra kerana sudi untuk meluangkan masa dan juga berkongsi dengan kita input-input yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Tidak dilupakan juga, sekali lagi saya ucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan Ansara Taiping, rakan-rakan strategi Ansara Taiping iaitu Unit Jana Taqwa, MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy, Sedia Berhad dan Outpost Taiping.
Baiklah, jangan lupa pertemuan kita pada waktu yang sama Selasa ini 4 Mei dengan tajuk Tepeng Cinta Nabi Siri 4 oleh Dr. Khair Razlan bin Osman daripada batch 96 dengan tajuknya Wafatnya Sang Nabi, Siapa Pewaris Misi. Baiklah, kita tutup majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Allahumma Alladhina amanu. Okey, terima kasih. Okey, selamat raya. Maaf batin. Terima kasih doktor. Selamat raya. Terima kasih cikgu-cikgu dan cikgu-cikgu. Terima kasih rakan-rakan semua. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Salam.